Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jadikan hatimu baik, nescaya engkau akan menjadi fasih. Jadilah baik dalam menjalankan hukum, nescaya engkau akan menjadi fasih dalam ilmumu. Jadilah baik dalam batin, nescaya engkau akan menjadi fasih di hadapan orang ramai. Keselamatan itu hanya ada pada mentaati Allah Azza wa Jalla, iaitu yang dengan mengikuti segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian bersabar pula atas segala yang ditentukan Allah buat dirimu. Ingatlah, sesiapa yang menurut apa yang disuruh Allah Azza wa Jalla, kelak dia akan menyahut apa yang dipintanya. Dan siapa yang mentaati Allah, nescaya dia malah akan mentakdirkan semua manusia tunduk kepadanya dan mentaatinya pula. Wahai kaum, terimalah nasihatku, kerana sesungguhnya aku ini menyayangi kamu. Aku ini semacam suatu sudut buat diriku dan buat diri kamu pada segala apa yang berada sekarang ini pada diriku. Akulah sudut yang membolehkan aku bersia-sia melihat tindakan Allah Azza wa Jalla pada diriku dan pada diri kamu sekalian. Jangan sampai kamu menuduhku yang bukan-bukan, kerana sesungguhnya aku inginkan bagimu apa yang baik bagi dirimu. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak akan sempurna iman seorang mukmin sehingga dia menginginkan buat saudaranya yang muslim apa yang diingininya buat dirinya sendiri. Riwayat Bukhari. Ini adalah bicara pemimpin dan pengetua kita, penganjur dan penghulu kita, duta dan pensyafaat kita. Beliau itu adalah penghulu sekalian para nabi, para rasul dan para siddiq dari sejak zaman Adam AS hingga ke hari kiamat. Beliau telah menafikan kesempurnaan. Baginda SAW telah menafikan kesempurnaan iman bagi siapa yang tiada mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jika engkau senang menjamu makanan yang sedap-sedap bagi dirimu dan pakaian yang bagus-bagus buat dirimu dan rumah yang istimewa, muka-muka yang manis-manis dan banyak pula harta benda sendiri, namun engkau tiada suka semua itu pada diri saudaramu, maka sebenarnya engkau telah berdusta pada mendakwa diri dengan adanya iman yang sempurna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara nasihat peringatan Syekh Abdul Qadir Jilani ialah jadilah baik. Perkataan jadilah baik artinya pilihlah yang terbaik dalam hidup kamu. Berusahalah yang terbaik. Kalau sekiranya kita dalam bab makan, mencari makanan terbaik. Dalam bab rumah, kita mencari yang terbaik. Walaupun tidak mungkin baik pada orang lain, tapi kita dah buat yang terbaik. Dalam mendidik anak-anak, kita memilih yang terbaik. Memilih sekolah mereka, memilih segala kelengkapan mereka.
Ini ialah watak manusia terbaik. Maka hendaklah mereka jadikan yang terbaik itu dalam agama mereka. Kita dalam urusan duniawi, kalaupun kita tak ajar, semua cari yang terbaik. Terbaik dari sudut kemampuan yang dia ada. Maka dia menggunakan segala usaha, segala keuangan, bahkan segala ilmu untuk mendapat yang terbaik. Atau dalam mencari isteri, dia cuba mencari yang terbaik. Dalam mencari suami pun begitu. Maka kita dalam kehidupan kita terbaik, kenapa kita tak letak keutamaan terbaik itu pada agama kita? Maka carilah yang terbaik untuk hati kita. Biar hati kita ni sunyi daripada riak, sombong, ujub, dengki, hasad. Maka bila mana kita cuba menjadi yang terbaik dengan doa kita, dengan segala usaha kita, dengan pergaulan kita, dengan ilmu yang kita pelajari, maka nanti kita menjadi manusia yang paling bertanggungjawab. Yang ni paling bermanfaat. Bila kita jadi terbaik, automatik Allah jadikan kita paling memberi manfaat. Sama ada pada diri kita, pada orang sekeliling kita. Kemudian kata Syekh lagi, jadilah yang terbaik dalam menjalankan hukum. Nescaya Allah akan tambah ilmu kamu dan jadikan kamu ilmu terbaik. Dan kita belajar setiap hari. Setiap detik kita belajar. Sama ada kita duduk dalam majlis yang formal atau dalam keadaan yang tidak formal, kita memang belajar setiap hari. Kalaupun kita tak ke kuliah sekalipun, kita semua sedang belajar sesuatu dalam hidup kita. Untuk menjadikan apa yang kita pelajari ini baik, berkat, maka kita turunkannya dalam amalan kita. Yang kita dengar yang baik-baik, lalu kita beramal. Mungkin kita dengar keadaan orang-orang yang baik dan mati baik, lalu kita pun nak jadi macam tu, lalu kita pun beramal. Kita mungkin mendengar ilmu dan nasihat yang baik, lalu kita beramal. Kita mesti berusaha sungguh-sungguh apa sahaja yang kita tahu kita nak buat. Apatah lagi kalau kita Allah Ta'ala pilih berada dalam majlis formal dan belajar agama dia. Maka apa pun yang kita belajar, maka kita nak mengamalkannya. Sebab itu daripada awal, kita memastikan adab belajar itu tinggi. Sebab apa? Ini membantu untuk kita beramal. Bila kita belajar sambil lewa, misalnya, kita belajar tak bersungguh, dia tak ada suatu kekuatan untuk beramal. Tuan-tuan tengok orang yang mampu beramal dengan ilmu kerana dia menjaga adab daripada awal waktu belajar. Sebab itu cara dia duduk, cara dia mencatat, fokus. Bahkan dia tak berani makan pun dalam majlis ilmu, tak berani. Walaupun gula-gula dia tak berani. Walaupun minum air dia tak berani. Kata Imam Syafi'i, aku tak berani meminum air pada majlis Imam Malik. Bimbang, takut. Kerana bila kita mencari keberkatan ilmu, fokus kita 100%. Kerana itu kita buang semua benda-benda yang kalaupun tidak berdosa sekalipun, tapi dia boleh mengurangkan keberkatan ilmu tersebut. Sebab itu kadang-kadang kita tengok sebahagian guru kita, dia tengok cara duduk salah pun dia mungkin tegur. Mungkin sebahagian mereka. Sebahagian guru kita, dia melihat kita agak kurang fokus, dia ajar kita fokus. Sebab dia tahu suatu kekuatan untuk beramal bermula daripada adab yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ia kekuatan dalam amal. Kalau satu hari kita dapati apa yang kita belajar tak kuat untuk kita beramal, maka lihat bagaimana kita ambil ilmu itu dulu. Dia kata, Ustaz, saya dah belajar banyak tapi saya tak boleh beramal. Maka kita kata, lihat bagaimana dulu kamu cara mengambil ilmu. Barangkali dulu cara kamu ambil ilmu, kamu menghormati guru kamu sedikit saja. Kamu tak hormat banyak. Bila kita hormat banyak, ilmu tu mudah diamalkan. Mungkin dulu adab-adab kamu ada benda-benda yang guru kamu tak suka kamu buat. Lalu dia mengurangkan kekuatan kamu dalam beramal. Sebab tu dulu tuan-tuan bila para ulama dia ajar adab yang tinggi. Sebab apa? Bukan sekadar keberkatan ilmu dari sudut mudah mereka dapat. Berkembang ilmu tu. Dia dapat kekuatan dalam beramal. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sedikit ilmu yang mereka dapat daripada baginda SAW, banyak amal mereka dapat buat. Kenapa? Adab mereka cukup tinggi dengan Nabi SAW. Dia suruh memandang Rasulullah. Bukan kata mereka, kami tak berani angkat kepala kami. Ibu angkat kepala pun kami tak berani nak tenung wajah Nabi SAW. Dia kerun, haibah dan sebagainya. Sebab itu para sahabat dia dalam bab beramal champion nombor 1. Jadi kalau
kita baik dalam menuntut ilmu, maka dengan mudah kita dapat beramal dengan segala ilmu-ilmu yang kita perolehi. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bila mana kamu melaksanakan perintah Allah dengan baik, ilmu kamu jadi fasih, bertambah. Dan saya katakan, ia satu rantai ilmu dengan amal ni satu berkait antara satu sama lain. Ilmu akan hilang bila tidak beramal. Beramal tak kuat bila ilmu tadi tak ada, ataupun ilmu tadi diperolehi bukan dengan adab. Sebab tu kalau kita dapati ada orang yang dia kurang adab dengan gurunya, walau dia belajar tinggi, dia tak boleh beramal. Pernah kami diceritakan salah seorang daripada guru kami, seorang yang mulia, bila mana dia menasihati murid dia, dia nasihat. Bila anak murid dia kata, Tuan Guru, saya nak baca kitab ni. Tok Guru ni kata, kitab ni tak boleh baca. Ya, ada kitab yang tak boleh baca. Kena belajar, even mungkin tak boleh baca terus, kerana kemampuan kita dan sebagainya. Umpama kita lihat beban-beban yang berat, boleh tak saya nak angkat besi ni 3 tan? Tak boleh. Awak setakat 3 kilo boleh. 3 tan boleh slip disc tu, tak terangkat. Kalau kita nampak barang tu berat, kita tak mampu bawa, apatah lagi ilmu. Ada sebagai ilmu memang kita tak boleh, melainkan dengan guru panduan. Maka kepada guru kami pun beritahu tak boleh. Dia kata kalau tak boleh, kita bakar kitab ni. Dia macam nak marah tu guru dia. Ke gurunya dia. Semenjak hari itu, apa pun dia belajar, dia tak boleh mengajar, walaupun dia ahli. Keberkatan ditarik. Bila guru kami cerita pengalaman ini, dia kata ada, kami waktu mengajar ada beberapa orang yang alim di kalangan kami. Dan saya memang tak boleh lawan dia, kata guru kami. Saya tak boleh lawan dia, ingatannya kuat. Kitabnya tidak tulis apa-apa, kerana ingatan dia kuat. Macam kitab tuan-tuan lah, mana dia tulis apa-apa, kerana ingatan tuan-tuan kuat. Kira tu satu benda yang bagus. Dan sedangkan kitab saya, kata guru kami, penuh. Sehingga saya kena beli kitab satu lagi. Kitab ni memang penuh dengan dipanggil dulu, kalau orang wajib panggil dhabit. Dhabit ni catatan. Ada dhabit dia catatan untuk mengingatkan. Tapi satu silap dia. Bila dia bercakap sesuatu yang gurunya mula tak suka, dia cuma kata, kalau kitab ni kita tak boleh baca, baik kita bakar. Sehingga dia tak faham maksud gurunya. Akhirnya Allah Ta'ala haramkan dia daripada keberkatan ilmu. Walaupun dia paling banyak kitab di kalangan kami. Dia paling banyak kitab. Tapi dia tak boleh mengajar. Dan dia tidak ada waris untuk mengajar ilmu dia. Maka dia ambil keberkatan. Dikenali orang alim kalangan mereka, tapi tak boleh mengajar. Tentang ilmu ni kalau tak boleh mengajar, ia juga masalah dari sudut keberkatan. Sebab bila baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kita, kalau kita sepatah tahu pun kita boleh ajar orang. Balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walau satu ayat. Liyuballigh syahid minkumul ghaib. Yang tahu, yang hadir, beritahu yang tak hadir. Walaupun pada isteri, pada anak-anak, kita boleh beritahu. Ini ilmu ni, dengan isteri pun dia tak boleh beritahu. Dia balik majlis ilmu, bila kata, gimana bang? Ngeteh, tak beritahu belajar. Sebab apa? Dia tak boleh beritahu apa yang dia belajar. Dia tak boleh ajar apa. Dan dirinya pun tak dapat ambil manfaat. Maka kalau sesuatu yang kita tahu, tuan-tuan, hari ni kita tak kuat beramal dengan apa yang kita tahu, lihat adab kita mengambil dulu. Maka kembali ambil balik. Sebab tu, bila kita belajar ni, kita ulang-ulang. Kadang-kadang kita kata, guru saya ni ajar benda yang sama. Ya, tapi penerimaan waktu tu tak sama. Yang tu waktu guru kamu mengajar, kamu tidur. Maka kamu tak dapat. Yang ni waktu guru kamu mengajar, kamu betul-betul fokus. Maka kamu dapat. Sebab itu ini hikmah pengulangan ilmu. Sebab itu dulu-dulu ulama'-ulama' dia akan ulang kitab yang mereka ajar. Sebahagian ulang kitab tafsir. Sebahagian mengulang kitab tasawuf. Sebahagian mengulang kitab itu dibaca banyak kali. Puluhan kali. Maka kita sebagai penuntut ilmu jangan jemu. Sebab waktu kita sedang menimba ilmu tadi, barangkali adab kita silap. Maka kita tak dapat waktu itu. Tapi kita akan dapat lain. Kita akan dapat waktu lain. Kita akan dapat keberkatan waktu lain. Dengan syarat, kita sentiasa melazimi majlis ini. Sebab itu ada orang saya katakan, mungkin waktu dia dapat tu, dia tak berapa bersedia. Tapi untuk nextnya, dia lebih bersedia. Dengan adab, dengan akhlak. Maka dia pun faham. Maka itulah dia kita katakan proses ilmu dan amal. Kemudian kata Syekh, jadilah baik batin kamu. Kalau batin kamu jadi baik,
kamu akan fasih depan orang ramai. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang kefasihan dalam, ia merupakan sifat para ulama, kefasihan dalam bercakap. Dan ini doa Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkan lidahku berbicara, sehingga mereka mampu faham dengan apa yang aku maksudkan. Tentang orang bila dia lancar berbicara, hatta satu kalimah sudah memahami orang lain. Orang dah faham kalimah dia. Itu satu kalimah, dia tak perlu terang berbelit-belit baru nak faham satu perkara. Kenapa? Ini kekuatan fasahah dipanggil. Namun bagi mendapat kelancaran ilmu, dia bermula dengan hati yang baik. Seorang yang niatnya baik, nak berikan kebaikan ilmu ni pada orang, maka Allah berikan dia kefasihan. Ya, kefasihan perlu dilatih pada permulaan. Dan kefasihan ini perlu ada tiang kepada kefasihan, iaitu ilmu. Dan penyempurnaan pada kefasihan itu ialah keinginan kita ingin kebaikan. Sebab tu bila kita marah, bahasa kita mula tidak tersusun. Sebab kita tak lagi inginkan kebaikan pada orang lain. Kita inginkan keburukan pada dia. Tentang waktu kita marah, pastikan, cuba lihat. Bukankah bahasa kita sudah tak tersusun? Dia dah tak keluar bunga-bunganya, dia dah tak keluar dalil-dalilnya. Kenapa? Kerana batin kita mula rosak. Bila batin kita tetap baik, maka ayat, bahasa, perkataan yang keluar tetap tersusun. Kefasihan itu nampak jelas. Kerana itu kita boleh tahu seorang marah kerana Allah atau marah kerana hawa nafsu. Orang yang marahnya kerana Allah, bahasanya masih tersusun baik. Kerana itu Nabi SAW waktu ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, apakah akan ku catat setiap perkataan waktu mana, even waktu kamu marah? Nabi kata, ya. Ketika aku marah pun kamu tulis. Kenapa marah Nabi SAW bukan untuk dirinya? Untuk kebaikan. Dan ini disebut dalam hadis. Man ahabba lillah wa abghadha lillah. Yang suka kerana Allah, yang marah kerana Allah. Kalau seorang ayah yang marah pada anaknya, bahasanya masih tersusun rapi, terjaga, tak ada maki, tak ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dalam pendidikan, maka ternyata dia inginkan kebaikan kepada anak. Tapi kalau ada mula perkataan yang tertentu, berarti dia inginkan hak dia. Bila manusia nakkan hak dia, maka bahasanya mula kacau. Okay, bila kita baik hati, tuan-tuan, perkataan kita fasih dalam menyelesaikan kemeluk masalah orang lain. Kerana itu bila seorang berserabut, dijumpa dengan orang alim, tersusun balik bagaimana cara nak fikir. Tersusun balik bagaimana cara nak bertindak. Sebab mereka ini fasih hatinya, maka fasih mereka berbicara pada orang lain. Kerana itu kita lihat bila ahli agama ini, para ulama, mereka menjadi kaunselor terbaik. Ketika negara barat, mereka sampai bina kerjaya kaunselor. Bila masalah rumah tangga, masalah itu, mereka sampai ada, kita katakan, satu pekerjaan namanya kaunselor. Dan negara Islam mulai terpengaruh dengan budaya kaunselor. Memberi nasihat. Konsultan. Bukan sekadar bab perubatan dan hal semua. Tapi kita tuan-tuan bertuah. Kerana Allah berikan di kalangan kita para ulama yang ramai. Para ulama, para alim, yang mereka ini bina nasihat mereka daripada firman Allah, daripada sabda Nabi SAW, daripada kata-kata para sahabat, kata-kata para tabi'in, kata-kata para ulama yang mu'tabar. Lalu dia menjadi satu nasihat yang paling baik, yang paling indah yang kita dengar. Untuk selesai masalah kita, masalah anak-anak kita, masalah pasangan hidup kita. Bukan masalah jirang tetangga kita, bukan masalah hukum hakam, makan, minum, berekonomi dan semuanya. Itu maha suci Allah. Umat Islam terpimpin, terjaga. Kerana itu tekanan dalam masyarakat Islam jauh lebih berkurangan berbanding tekanan dalam masyarakat orang kafir. Jauh berbeza tekanan. Bagaimana orang Islam diajar redha walau susah, diajar walau berlaku kematian. Ketika mana bagi negara kafir, kematian itu makna kegagalan mutlak. Dalam Islam, mati bukan kegagalan. Bukan setiap sebahagian mati itu kejayaan, sebagaimana mati syahid. Mati syahid di medan perang itu kejayaan. Sebab itu bila Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Ali berkata, Fustu wa Rabbi Ka'bah, aku telah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Berjaya kerana aku mati dalam kebaikan. Maka mereka bila mati,
mereka nampak kejayaan. Orang kafir mati tu kegagalan. Sakit juga kegagalan. Sebab itu mereka jaga diet dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tak nampak itu secara mutlak kegagalan. Bukan. Bukan kita nampak kebaikan, hikmah, kafarah dosa, ilmu, pengajaran. Sebab itu umat Islam bila dia melalui setiap musibah, dia melalui dengan tenang. Sebab dia nampak ada pahala, ada ganjaran, ada gantian lebih baik, akan ada jalan keluar. Dia tak akan mudah berputus asa. Sehingga dia tetap tersenyum dalam musibah yang kita tak akan jumpa dalam kehidupan orang kafir. Demikian bagaimana hebatnya nasihat kaunselor, para ulama yang ada, yang menulis kitab, yang membimbing kita sehingga kita tahu apa nak buat bila kita ada masalah. Kemudian kata Syekh, kebaikan itu ialah ikut segala perintah Allah, tinggalkan segala yang dilarang, sabar dengan segala ketentuan Allah. Ingat, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala suruh kita taat, itu kebaikan untuk kita. Nanti kita dapati manfaatnya kepada dalam kehidupan kita bersama manusia. Kan itu Allah sebut dalam Quran. Kalau kita baca dalam surah Al-Anfal ayat 24. Bila mana Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul bila dia memanggil kamu. Kerana dia memanggil kamu lima yuhyikum, dia nak menghidupkan diri kamu. Kata ulama perkataan yuhyikum, nak hidupkan agama kamu, nak hidupkan kebaikan dalam diri kamu, nak hidupkan segala keimanan dan hati dan diri kamu. Tentang ayat ini, bila kita baca surah Al-Anfal, Allah ajak orang beriman, bila Allah dia panggil, yang Allah suruh. Bila Rasul panggil, yang Rasul suruh, maka cepat-cepat sahut. Bukan saya tengah fikir Ustaz, dia memang saya tahu hukumnya haram, tapi tengah fikir nak buat ke nak tinggalkan. Tak, kita tak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak patut orang beriman, lelaki maupun perempuan, kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul untuk dia ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kenapa kita tak ada pilihan? Kerana ini terbaik. Tuan-tuan, bila tuan-tuan lalu jalan sahala, apakah tuan-tuan ada pilihan? Kita tak ada pilihan melainkan kita ke depan. Terus ke depan. Ini jalan sahala, bukan dua ala. Syariat Allah, pertama Allah jamin. Syariat ini datang daripada Allah yang bijaksana. Syariat ini datang daripada Allah yang pengasih. Syariat ini datang daripada Tuhan Allah yang maha kaya. Syariat ini datang daripada Allah yang maha adil. Syariat ini datang daripada Allah yang maha pemurah. Maka dalam syariat yang kita buat, kita dapat semua. Kita dapat kasih sayang Allah, kita dapat kekayaan yang Allah nak beri pada kita, kita dapat kebaikan yang Allah nak beri pada kita dalam syariat Allah. Dan syariat ini dinyatakan, dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Rasulullah panggil, wajib kita taati. Ada satu kisah. Ada seorang sahabat, sedang dia bersembahyang, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Lalu dia tak nyaut sebab dia solat. Lepas dia habis solat, dia pun mendatangi Nabi SAW. Kata, Ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Saya tadi solat. Lalu kata Nabi SAW, Alam tasma' qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi wal rasul. Istajibu lillahi walil rasul iza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah kamu dengar firman Allah, orang beriman, kalau Allah dan Rasul panggil, jawab. Jawab. Jadi kalau tengah solat, batalkan. Kamu kena jawab. Sebab Rasulullah nak beritahu apa yang lebih masalah daripada ibadat kamu itu sendiri. Sebab itu ulama bina satu kaedah. Bila bertembung dua wajib, maka diutamakan wajib yang lebih utama. Fardu yang lebih utama. Umpama macam ni, solat sunat. Mak kita panggil, maka jawapannya jawapan ibu. Menjawab ibu. Kerana ini solat sunat, ini fardu. Kerana mendengar panggilan ibu, ayah wajib. Dia tak lewat dia macam tu, wajib. Kita mendengar panggilan mereka. Apatah lagi suruhan mereka. Maka kata Rasulullah, Nabi beri dia satu ilmu. Bila aku panggil, maka kamu kena dengar. Lalu kata Rasul, aku nak ajar kamu satu perkara. Lalu Nabi pun beritahu satu perkara. Yang mungkin, tentu kalau dia terus tak dengar, dia tak dapat benda tu. Dan akhirnya benda tu diriwayatkan dan mendapat kebaikan kita semua.
Secara kesimpulan, apa yang Allah dan Rasul perintah, kita jangan ada pilihan. Bukan kita tak teragak-agak. Kalau ini haram, saya tinggalkan hari ini, bukan esok. Esok boleh tak, perhabis dulu yang ini. Jangan, sekarang. Kalau kita memilih Allah dan Rasul, maka Allah gantikan segala kerugian yang kita takuti. Kerugian yang berlaku, kerugian kita takuti, keuntungan yang kita tak sangka. Begitu janji Allah. Tentu kalau saya ikut perintah Allah, kadang-kadang benda tu ada kepentingan saya. Saya takut pertama, saya rugilah. Rugilah kalau saya tinggal ni. Dan saya juga takut kerugian yang lain pula yang akan datang. Bukan saya buat benda ni sebab saya nak untung. Baik, 3 benda yang berlaku bila kita buat perkara yang dilarang. Sebab kita dapati benda tu ada kebaikan. Dan kalau kita tinggal bimbang, nanti ada mudarat tertentu. Dan kita berharap kita dapat keuntungan lebih lagi untuk akan datang. Allah janji, bila mana kita sanggup tinggalkan perkara yang haram kerana Allah, meninggalkan perkara haram yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan hilangkan kebimbangan kita tadi. Dan Allah Ta'ala akan ganti balik kerugian kalau ada. Dan Allah beri keuntungan yang kita tak sangka. Tak sangka dapat lagi untung. Demikian Allah Ta'ala pelihara. Kerana syariat ini diturunkan bukan untuk susahkan manusia. Setiap perintah Allah sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya bukan nak menyusahkan kita. Dan semua perkara, kalau kita misalnya dapat anak, maka kita pun akikah. Beban, duit, bla bla bla, kita katakan misalnya. Islam ada satu garis panduan yang jelas. Bila kita katakan kalau kita punya kemampuan, terus akikah pada hari ke-7. Tak mampu, tunggu hari ke-14, hari 21. Kalau tak mampu, tunggu di sebelum balik. Islam letak dia punya kelas dia kemampuan. Tapi bila kita mampu, lalu kita tak nak buat, apa kita takut? Saat ni kambing harga 1,000, 2,000 ni. Lepas tu bagi makan free pula. Kalau jual tak boleh tak jual. Jual sikit lah, untung sikit. Tolak modal. Ataupun boleh berniaga. Tak, tinggalkan segala keuntungan yang kamu fikirkan. Ini syariat. Dalam hidup kamu ada hari kamu kena bagi percuma pada orang. Bukan setiap benda kamu nak tukar nak dapat untung secara material. Maka kita pun buat akikah. Contoh. Lalu kita menawan hati-hati manusia dengan doa-doa mereka. Kita menawan hati manusia dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kita dah bagi daging kat orang betul ni, akikah siapa ni? Kita dapat doa. Anak kita dapat doa. Cucu kita dapat doa. Sekian-sekian orang dapat doa. Itu belum cerita keberkatan anak tadi. Dia ajar pemurah. Bila kita baca kitab fiqh, hikmah akikah, ialah mengajar baby ni pemurah. Dia daripada usia kecil, asbab dia telah diberi makanan percuma. Asbab dia. Seolah-olah ayah dia akan beritahu nanti, bang, masa abang lahir, telah disembelih kambing untuk abang, bagi percuma. Dia pun nampak. Ini kebaikan yang pertama dipikir ialah beri percuma pada orang. Jangan semua benda nak berniaga dengan orang. Betul, orang yang semua benda nak berniaga, dia tak bahagia pun. Even dia tak untung macam dia nak pun. Sebahagian perniagaan itu dengan beri percuma, itu sebahagian perniagaan. Itu perniagaan dalam hidup. Bila Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Orang beriman, maukah aku tunjukkan kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka. Sedekah itu selamatkan kita dari neraka. Tuan-tuan, berapa kita nak bayar polisi, insurans untuk kita selamat daripada musibah? Berapa pun. Kita bayar polisi, insurans. Ini polisi insurans akhirat. Dengan sedekah tadi, kamu terselamat dari neraka Allah. Kalau itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Dindinglah diri kamu dari neraka walaupun dengan derma separuh buah kurma. Kata ittaqun nar, kalau kita terjemah secara literal, takutlah api neraka walau bersedekah dengan sebelah kurma. Tapi terjemahan untuk lebih faham, dindinglah diri kamu daripada neraka dengan bersedekah walau sebelah biji kurma, sebelah buah kurma. Betul lagi kalau kita derma lebih banyak. Itu kan polisi. Dia kata, ustaz, kalau saya katakan orang sanggup dibayar insurans, even dia tak pernah kena pun musibah. Saya bayar insurans kereta 7 tahun, tak pernah kena musibah. Saya bayar. Tapi ia persiapan saya kalau berlaku. Ini kan pula benda pasti di akhirat kelak. Neraka ada. Neraka ada. Maka saya dah bayar insurans neraka. Dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Saya dah bayar.
Dan benda tu pula saya terus dapat keuntungan di dunia lagi. Yang insurans kita bayar ni kat dunia ataupun kita bayar, kita cuma dapat untung bila berlaku musibah. Belum berlaku musibah tak ada untung apa-apa. Akhir dapatlah refund sikit. 50% mungkin. Base apa yang kita ambil. Tapi ni, tuan-tuan bayar polisi insurans akhirat. Yang dunia pun dapat 100%. Bahkan lebih. 700%. Saya dah labur RM100 tadi, saya dapat 700 kali ganda. Bukan 100 kali 700. Jadi disebut oleh Allah dalam Quran. Bila Allah menyatakan, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbah ambatat sab'a sanabil, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, bagikan satu biji benih yang keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji benih. Matematiknya 700 kali ganda. Dan Allah boleh gandakan lebih pada itu. Ini polisi akhirat mentaati Allah. Setiap kebaikan kita buat, kita kena tahu ia datang daripada Allah yang pemurah, penyayang, pengasih, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha pelindung. Maka dalam syariat itu ada package itu semua. Bila kita buat syariat, kita dilindungi oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Dalilnya apa? Nabi kata, ihfazillah, yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila kita melaksanakan perintah Allah, kita sedang membelanjakan harta kita, masa kita pada jalan Allah. Allah kata apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yang kamu belanjakan pada jalan kami, kami ganti. Kami ganti, kami bayar balik. Padahal kita buat tu untuk kita, Allah bayar. Tak macam mana seorang yang dia makan untuk sendiri, tiba seorang bayar untuk dia. Tak bawa makan, saya bayar. Yang kenyangnya kita, yang bayar orang lain. Tapi dia tetap nak bayar kerana Allah tu pemurah. Kalau kita jumpa orang-orang pemurah, tuan-tuan, kat kedai makan tu, yang tukang bayar kita ni minum air suam je. Yalah, sebab dia pun ada gaut, air suam. Tapi dia suka belanja orang. Orang ni ambil lobster lah, ambil Alaska lah. Tak apa saya bayar. Kerana dia pemurah. Tetapi kita pun tenang. Kita makan, kita kenyang, yang bayar orang lain. Seronok tak? Seronok saat tiap-tiap hari boleh. Dan orang perempuan pun tak kisah. Awak nak tiap-tiap hari, boleh. Siap-siap tapau lagi untuk awak balik. Apatah lagi Allah yang maha pemurah. Tuan-tuan buat syariat Allah, Allah bayar segala keuntungan. Dan Allah simpan pula keuntungan akhirat kelak. Sebab itu bila diajak kita buat perintah Allah, jangan teragak-agak. Buat. Jangan tertangguh-tangguh. Apatah lagi yang cuba langgar. Jangan. Allah suruh ini perintah Allah, saya tak. Saya tak berkira. Ini jalan-jalan kejayaan kita. Kemudian kata Syekh, terimalah nasihat aku. Ni aku nasihat kamu ni. Tentu antara kemuliaan agama kita. Macam saya sebut tadi, kita ada penasihat. Maka agama kita tertegak dengan nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Selagi mana umat ini suka pada pemberi nasihat. Suka dengan nasihat. Menghargai pemberi nasihat. Beramal dengan apa dinasihati, kita menjadi umat yang terbaik. Tapi hari ini kenapa kita ada lacking, ada masalah ini? Sebab kita salah faham tentang konsep nasihat. Kita anggap orang nasihat tadi campur urusan kita. Jaga tepikan sendiri. Jangan jaga tepikan orang. Tak, saya nak nasihat awak ni. Ibu ustaz ni misalnya. Kepahaman kita tentang konsep nasihat hari ini begitu inakas, begitu terbalik. Dulu tuan-tuan mereka suka dengan nasihat. Gemar nasihat. Mereka anggap sahabat yang menasihati mereka sahabat yang paling sayang pada mereka. Tidak ada hadiah yang lebih baik daripada seorang kawan pada kawan, seorang sahabat pada sahabat, selain daripada nasihat. Sebab nasihat tu gunanya lama. Berbanding sekadar beri makan, beri minum, ia cuma sekejap. Nasihat tu, apatah lagi nasihat mengubah kehidupan kita. Kalau orang berniaga, dia dengar satu nasihat orang ni, dia pun untung. Ada seorang tu, dia berniaga food truck. Ada seorang dia pergi makan kat food truck. Dia kata, awak ni berniaga food truck. Kalau awak buka kedai makan lagi bagus, sebab awak punya makanan sedap. Awak mesti berani. Sebab nasihat orang ni, dia pun buka kedai makan dan kedai dia maju. Maka orang ni datang kedai dia makan free lah. Sebab kerana nasihat awak, saya berada di sini. Saya amat berterima kasih nasihat. Tetapi itu nasihat ahli dunia, dihargai. Sebab itu kita bayar coaching mahal-mahal sebab kita nak dengar nasihat.
Tapi tidak ada nasihat lebih baik daripada nasihat tentang kehidupan kita, kehidupan akhirat kita. Maka kadang-kadang kita dengar nasihat ini agak keras, kadang-kadang kita rasa terkecil hati dan sebagainya. Maka buang benda itu. Konsep salah faham nasihat. Kita anggap nasihat itu macam kutuk kita. Bukan. Ia membaiki kita. Jadi as long kau tak ada perkataan-perkataan maki, hamu dan sebagainya, itu nasihat. Walaupun kadang-kadang keras, tegas. Ya, bila ada seorang sahabat, Muawiyah bin Hakam, radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia solat. Waktu solat dia bercakap. Bila dia bercakap, sahabat sebelah marah. Maka sahabat Rasulullah ni tepuk paha tengah solat. Jangan bercakap. Yang ni pun tengok orang tepuk. Apa tengok-tengok dia. Tengah solat. Kenapa tengok-tengok? Dia semangat solat ni. Yang sahabat sebelah ni mata macam geram, dah gerak. Yang ni terus bercakap, dia macam nak marah. Maka selesai solat. Muawiyah bin Hakam, radhiyallahu ta'ala anhu. Ni zaman dia jahil lah, semayang bercakap. Lalu Nabi SAW kata, Nabi nasihat baik. Dia kata, inna hazi salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah, kalau kita solat, kita tak boleh bercakap. Kata Muawiyah, ma kaharani. Dia Rasulullah, ma naharani, wala darabani, wala syatamani. Nabi tak ada nak marah aku, nak tengking aku, tak ada. Dia cakap elok-elok. Jadi kita kalau semayang tak boleh cakap. Kan bukankah itu dah sampai? Kita kalau sebut, dalam solat jangan cakap. Dalam solat jangan makan. Selesai. Dalam kuliah jangan tidur. Sedang ni. Jangan kuliah, jangan makan. Selesai. Simple. Kita tak perlu tengking sana, marah tak perlu. Sebab itu kata Muawiyah, ma kaharani. Ai ma naharani, wala darabani, wala syatamani. Rasulullah tak ada nak tengking, nak serga, nak apa ni, mata nak bulat, nak marah. Tak perlu. Tenang sembahyang ni, jangan cakap. Dia ingat nasihat tu sampai bila-bila. Dan bayangkan hadis ini diriwayatkan sampai hari ni. Kita membaca hadis tu. Saya baca hadis tu. Tuan-tuan akan baca hadis ni. Bila masuk dalam bab solat, tentang bab perkara yang membatalkan solat, al-kalamul amdu, percakapan yang sengaja. Melainkan kalau seorang tu jahil tak tahu, kerana dia baru masuk Islam dan sebagainya, maka tak batal. Dia macam cerita 3 orang yang tengok tikus tu lah. Tok Guru dia kata ngajar, masa sembahyang jangan bercakap. Dia ni semua baru belajar bab solat, baru masuk Islam. Mereka mula solat. Tengah solat, tikus pun lalu. Oi, besarnya tikus. Dia spontan cakap. Yang kedua pun tegur. Dalam sembahyang mana boleh cakap? Yang tegur ni, dalam solat mana boleh cakap? Dia cakap juga. Yang ketiga kata, aku seorang je tak cakap. Ya, batal tak sembahyang? Tiga-tiga tak batal sebab mereka ni tak tahu. Tapi lepas tu dah solat, dia beritahu. Sembahyang tak boleh cakap. Ya, bagaimana baginda sama-sama mendidik. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir. Aku ni beri nasihat, aku sayang pada kamu. Dan saya dah sebut, yang berlaku salah faham dalam masyarakat dalam bab nasihat, mereka anggap nasihat ni macam kacau tepi kain kita, macam nak herdik, nak perli kita, macam-macam. Sebab tu mereka kata, alah ni nak sindir aku lah ni. Bukan, itu bukan sindir. Bagaimana kita beranggapan baik, itu nasihat. Saya kata selagi mana tak ada perkataan maki hamu, merendahkan kita, menjatuhkan aib kita, tak ada. Even dia tak sebut pun nama kita waktu nasihat. Secara umum, dia cara data supaya kita faham dan berfikir. Maka wajib kita terima nasihat. Ya, kalau dia menyalahi adab nasihat ustaz, wajib juga terima. Ya, kalau benda itu memang haram, kita wajib juga terima. Tapi kesalahan pada pemberi nasihat. Dia salah. Dia buat benda yang bahaya. Tapi kalau itu memang kebenaran, kita terima. Sebab orang Islam memang dia ajar menerima kebenaran. Namun kita diajar, biar nasihat menasihati menjadi satu warna-warni kehidupan yang paling menarik dalam hidup. Sehingga seorang bila bertemu sahabatnya, tolong nasihatkan saya. Sebagaimana kalau dijumpa, tolong belanja saya. Contoh kalau kita jumpa kawan, man, belanja aku? Boleh. Beres. Dia kata. Seronok kita. Kalau kita boleh cakap dengan kawan kita belanja, berarti dia dah rapat. Sebab kalau belum rapat, dia takkan suruh belanja. Belanja aku hari ni. Aku mengidam nak makan nasi lemak lobster. Tolong belanja? Boleh. Nasi lemak lauk dinosaur pun aku bagi. Artinya baik kawan dia ni. Dengan demikian,
Kalau kita ada sahabat yang baik, boleh nasihat saya. Saya ni dah lama rasa macam lara, hati keras, nasihatkan saya. Nasihatkan saya. Saya ustaz, kadang-kadang dengan isteri saya tak boleh nak ngurus dengan baik. Nasihatkan saya. Ustaz, saya kadang-kadang dengan anak-anak masalah. Nasihatkan saya. Saya kadang-kadang dengan itu ini. Nasihatkan saya. Tuan-tuan, kalau dah seronok minta nasihat dan seronok pula orang beri nasihat, berarti kita masyarakat yang bersatu padu, yang baik. Kalau memang nasihat dialu-alukan, diterima, memang kita masyarakat yang baik. Dan Allah suka. Sebab itu Umar Al-Khattab suka kalau orang menyebutkan aiban dia atas nama nasihat. Bukan atas nama untuk perli ataupun atas nama untuk mengaibkan. Bukan. Sebab itu ada seorang perempuan berzina. Ini hamba. Lalu kata Nabi SAW, Iza zanat amah fajliduha wala tu'ayiruha. Kalau seorang hamba kamu berzina, hukum dia, tapi jangan kamu hina dia. Just hukum, sudah. Dan kita orang belum salah pun kita dah hina. Belum salah pun. Kita kan warga netizen. Kita kan genre jabatan netizen. Orang belum salah kita dah maki hamu habis. Kata ini watak yang tidak sihat. Jadikan komen-komen nasihat yang baik. Saya yakin kalau kita mewarnai dan mengubah. Kalau hari ni komen-komen banyak benda-benda yang mengaibkan. Bukan menyebut benda tak salah. Menambah kesalahan yang tak wujud. Atau menambah kesalahan yang sebelum ini tersembunyi. Man ni lah, dia dulu kat kampung memang kuat mencuri. Dia cerita pula yang dulu. Zaman kecil dulu. Cukup kalau setiap komen ini tuan-tuan. Kalau kita jadikan ia pentas nasihat yang baik. Kita yakin komen ini memang benar-benar memberi manfaat kepada semua orang. Kepada orang yang bersalah, kepada orang yang membaca komen, sebab ia nasihat yang baik. Dengan keinginan kebaikan kita nak. Dan inilah watak para alim ulama bila dia nasihat. Sebenarnya bila aku nasihat, aku sebenarnya nasihat diri aku juga. Kerana aku sebahagian daripada kamu. Sebab itu Nabi SAW waktu berbaiat dengan sahabat, kata Jarir bin Abdullah, kami datang jumpa baginda SAW, lalu kami berbaiat. Bayatu Rasulullah SAW ala iqamis salah wa itaiz zakah wa nus likulli muslim. Aku berbaiat dengan Rasulullah untuk terus jaga solat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Pernah satu ketika tuan-tuan, Jarir, dia ni korporat, peniaga. Dia suruh hamba dia beli kuda. Hamba dia pun beli seekor kuda dengan harga 300 dirham. Harga 300 dirham. Atau mungkin 300 dinar. Lalu Jarir pun tengok, kenapa awak beli harga 300? Kuda macam ni tak boleh 300. Ini kuda baik. Dia pergi jumpa balik owner kuda, tuan, kenapa tuan jual murah? Ini bukan harga dia. Tuan kena jual harga lebih mahal sikit. Ini bukan nilai sebenar. Lihat nasihat. Habis berapa nilai dia? Ini paling tidak pun 800. Kalau begitu 800. Dia pun bayar 800. Tambah lagi 500. So, lihat bagaimana konsep nasihat. Kita hari ni kalau tuan-tuan berbisnes, kita nak rugikan peniaga. Peniaga nak rugikan pembeli. Macam mana ekonomi kita boleh bangkit? Kalau sekiranya saya pembeli, saya nak untungkan peniaga. Dan peniaga juga nak untungkan saya. Dia tak nak saya beli harga di luar pasaran. Masing-masing untung, saya untung. Maka pembeli, penjual pun untung. Win-win situation. Itu sama-sama menang. Tapi hari ini sama-sama nak kalahkan. Maka tak ada orang menang. Akhir ekonomi jatuh. Sebab si peniaga nak tipu pembeli. Pembeli nak tipu peniaga. Dan inilah konsep muamalah yang ada pada dunia hari ini. Si pembeli seboleh-boleh nak tipu peniaga. Biar peniaga ni jatuh. Dia tawar gila-gila punya. Tuan-tuan, tawar gila-gila ni ialah perbuatan yang menyakitkan hati orang Islam, dilarang. Tuan-tuan nak tawar agak-agak lah. Tawar ni berapa ni? Tali pinggang aku dik, RM10. RM1 boleh. Allah. Dia dengar pun muka berubah. RM1. Agak-agak lah kita tawar ni. Kita pun kira market. RM8 boleh. Kita tahu ni mungkin modal RM5 ni. RM8. Belilah RM8.5 lah. Okey. Kita beli mempelang. Berapa mempelang sekilo? RM6. 50 sen boleh? 50 sen. Sakit hatinya dengar. Tapi ini pembeli yang nak sakit hati penjual.
dan dia nak matikan penjual dan nak matikan ekonomi. Maka kalau lah dia tengok, oh ni RM6, kira-kira agak-agak marketing lebih kurang lah. Sebab tu kena belajar juga ilmu marketing untuk ilmu tentang harga barang supaya kita tak sakit hati orang. Kita tahu, kita boleh tengok banyak tempat, kita boleh RM4. RM4 boleh. Boleh lah bang, RM4.50 lah. Okey. Masing-masing satu kalimah, kita beri harga kita, dia pun beri balik harga dia. Yang agak munasabah untung dia. Dia dah kira lori dia, dah kira pekerja api air dia, dah kira semua. Oh, kita beri masih lagi murah ni. Sebab kalau beli Lazada tunggu 3 hari. Tu belum tentu okey, tu disangkut kat pagar je. Mungkin. Yang ni terus cash and carry. Tu ambil. Siap boleh kenal orangnya. Kalau berlaku apa boleh tukar. Boleh tukar on the spot. Yang beli online ni mungkin nak tukar seminggu pula. 2 minggu satu barang. Tak habis usia kita. Habis umur. Mati tukar barang je. Kita dapat benda yang saya katakan live. Mudah. Baik, ini nasihat. Ya, Jarir radhiyallahu ta'ala nasihat. Bukan sekadar kita fikir nasihat ini untung kita je. Untung je. Itu asas nasihat. Untung semua. Kita dapat pahala, dia dapat pahala. Kita dapat kebaikan, keredaan Allah, dia dapat reda Allah. Dan kita sama-sama bangkit dan bangun. Sebab itu kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tak akan beriman seseorang itu sehingga dia sayang saudaranya sebagaimana dia sayang dirinya. Kalau kita nak diri kita benda tu, benda ni, takkanlah kita tak nak untuk saudara kita. Hatta kalau pinjam. Kita nak tuan-tuan naik kereta bagus, motor bagus, rumah bagus. Kita juga nak saudara kita macam tu. Tak apalah, bagi pinjam pun okey lah tu. Itu tanda kita sayang dia. Kalau bagi tu nampak gemuk sangat dia. Bagi pinjam, bolehlah pinjam. Maka kita dah share nikmat sebagaimana kita pun suka. Suka. Sebab tu dalam Islam pinjam meminjam salah satu kita membina ukhuwah, kasih sayang. Seronok. Ya, saya seronok benda ni, saya pun nak suruh dia seronok. Awak ambil lah ni, awak nak pinjam. Dia pun seronok, kita pun seronok. Kita tak jadi, kita lebih menghargai ukhuwah lebih daripada harta dunia. Kerana harta dunia kita tinggalkan. Ini ukhuwah kita bawa akhirat kelak. Dan Allah sebut dalam Quran, Al-akhilla yawma izim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kawan-kawan di dunia, kekasih di dunia, semuanya bermusuhan, mereka orang bertakwa. Tuan-tuan, dapat jumpa sahabat di akhirat kelak, sahabat yang hebat. Yang dahulu kita di dunia, kita sayang dia macam kita sayang diri kita. Kita nak solat berjemaah, kita pun nak suruh dia solat jemaah. Sebab itu kata Hasan Basri, Innal mu'min syu'batan minal mu'min wa huwa mir'atu akhi in ra'a minhu ma la yu'jibu saddadahu wa qawwamahu wa nasahahu fi sirri wal alaniyah. Orang beriman ialah sebahagian orang beriman yang lain. Tubuh saya ialah tubuh dia. Diri saya ialah diri dia. Hati saya ialah hati dia. Kita orang beriman satu jasad. Kalau sekiranya, dan orang beriman itu kata Hasan Basri, ialah cermin bagi saudaranya. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak berkenan, maka dia akan perbetulkannya sehingga dia nampak baik. Dia menasihatinya ketika sunyi dan ketika terang-terangan. Kalau kita nampak benda ni kurang enak, kurang bagus, lalu kita nasihat supaya dia buat benda yang baik dan bagus. Sebagaimana kita nak buat macam tu. Maka ini sifat orang beriman. Kata Muhammad bin Wasi' radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata dalam kehidupan ini ada 3 perkara yang bermakna. La yabqa minal aish illa thalas. Ada 3 perkara cukup bermakna kalau kita ada. Yang pertama, kata Muhammad bin Wasi', as-salati fil jama'ah turzaqu fadlaha. Kita dapat solat berjemaah, lalu kita dapat pahala lebih. Sebab ibadat paling mulia di dunia solat. Lalu kalau tuan-tuan boleh buat solat berjemaah, tuan-tuan, ini satu benda yang hebat. Itu ramai orang mencari imamnya sebab nak tahu solat jemaah tu hebat. Saat saya sedang mencari imam saya. Cari imam. Sampai dah jadi bahasa yang unik bila seorang nak pilih jodoh. Dulu nak sebut cari jodoh, saya nak cari tok lelaki saya. Tok lelaki. Saya nak berlaki, Ustaz. Ayat dulu. Ayat orang lelaki pula, saya nak berbini. Kasar ni. Sekarang, saya sedang mencari imam saya. Ayat dia. Yang lelaki pula, saya sedang mencari makmum saya. Ramai pula makmum dia. Yang ni sedang cari imam dia, yang ni sedang mencari makmum.
Dan ini pula saya sedang mencari ayah kepada makmum saya. Ayah pada makmum. Dah senang kena dia dengan ayah dulu dapat makmum dia. Kerana kita tahu nilai solat berjemaah. Bila Allah Ta'ala jadikan pandemik ini sebenarnya satu pengajaran besar ialah mendirikan solat jemaah walau bukan di masjid. Kerana kita mungkin tidak selalu mungkin mampu ke masjid dengan pelbagai sebab. Wa imma sakit, wa imma kesibukan tertentu sehingga kita terpaksa solat di tempat kerja kita. Tapi jangan tinggal jemaah. Nabi berkata pada Abu Sa'id Al-Khudri yang dia bila dia jaga kami terpaksa bawa jauh, dia tak sempat patah balik Masjid Nabawi. Maka Nabi kata, jaga solat kamu. Azan, kerana ada makhluk yang dengar azan kamu. Artinya buat. Ada orang yang saya katakan mungkin dia tak mampu berjemaah di masjid kerana sebab-sebab ini. Dia kerja pukul 2, pukul 3 bawa balik misalnya. Dan kontraknya begitu. Waktu kami di Al-Azhar, universiti, kadang-kadang kelas tadi, Syekh ada waktu itu saja. Dia ajar daripada pukul 11 sampai pukul 2, 3 jam. Maka lepas pukul 2 kita solat. Lalu kita solat di surau universiti. Lalu guru kami jadi imam. Kadang-kadang kelas saya melewati waktu solat. Dan mereka cuma ada waktu itu. Dengan susunan jadual padat di universiti. Maka yang penting kita jaga jemaah kita. Ada guru kami daripada Palestin. Bila kami habis kelas, memang dah lewat. Terus ni solat di luar daripada dewan kuliah, atas lantai tempat umum. Allah Syekh, aqimis salah. Terus solat kat situ. Kebas-kebas lebih kurang, ampaulah lebih kurang, solat. Penuh ni solat. Tentang bagaimana yang penting kita menjaga jemaah kita. Sebab itu kata Muhammad bin Wasil, antara benda yang hebat yang jangan kita tinggal ialah solat jemaah yang kita dapat pahala lebih. Waktu sahwah, dan kerana solat berjemaah menjaga kita lupa. Yalah tuan-tuan, imam akan jaga semua rakaat kita, jangan bimbang. Tuan-tuan solat khoya sampai ke Jepun tak ada hal. Solatnya cukup. Tapi kalau solat sendiri, solat seorang diri, khoya sikit dah terbabah ni berapa rakaat dah ni, tak ingat dah. Dengan sebab kita solat berjemaah, kealpaan, kelalaian kita dijaga. Kerana kita sentiasa dengan imam membaca Fatihah, lalu kita tergerak. Surah menyebut Allah Akbar, itu menyedarkan kita. Macam orang duduk kat telinga kita, Allahu Akbar, kita pun sedar. Sami Allahu liman hamidah, kita pun sedar. Baru nak khayal jauh, imam pun Sami Allahu liman hamidah. Baru nak tertidur ni, tahiyat tertidur ni, Assalamualaikum warahmatullahi, sedar. Itu kalau solat seorang diri, tidur tu sampai subuh esok. Dia pun tak tahu ni solat maghrib ke solat subuh. Dia tertidur waktu tasyahud, dibangun-bangun subuh, maghrib. Tapi kalau solat berjemaah, tuan-tuan terpelihara daripada lupa. Terpelihara. Dan yang kedua kata Syekh, dan 3 benda. Kafafun min ma'ash. Kecukupan hidup sehingga aku tak perlu orang lain dalam hidup. Oh, ini satu nikmat. Kalau tuan-tuan hidup, makan minum, tak perlu bergantung pada orang lain. Bila kalau nak belanja tu hal lain. Tapi kita tak bergantung. Kita ada duit sendiri, kita boleh belanja sendiri, keluarga sendiri. Maka ini satu kesempurnaan hidup. Dan yang ketiga kata beliau, wa akhun muhsinul isyrah in zagta qawamaka. Kita ada kawan yang baik. Kalau kita salah, dibetulkan kita. Maka hidup itu cukup bermakna. Dan kalau kita ada kawan yang baik, kita salah, kita tak perlu tunggu esok lusa untuk dibetulkan kita. Sekarang dia ditegur kita. Dengan penuh adab, dengan penuh dikatakan akhlak. Sebab mereka yang benar-benar inginkan kebaikan pada kita, bila mereka menasihati kita, mereka akan jaga 3 benda. Pertama, ilmunya. Yang kedua, adabnya. Yang ketiga, qasatnya. Adapun ilmu, mereka tak tegur kosong-kosong. Ada ilmu diberitahu. Ada dalil dia. Ada ceritanya. Ada kisahnya. Ada tauladannya. Sehingga kita, faham. Yang kedua, bila mereka tegur dengan adabnya. Tanpa mereka aib kita, maki kita, hamu kita, tak ada. Dia tak kata, tua-tua bodoh lagi. Tak ada, tak sebut ayat tu. Kita sentiasa nak belajar. Manusia sentiasa lupa. Kita sentiasa buat salah. Even saya pun buat salah. Kita sama-sama bertaubat. Ayatnya menjadikan kita satu level dengan dia. Kita pun tak nampak. Orang yang beri nasihat tak nampak pun dia lebih baik pada yang menerima nasihat. Tapi dia cuba nampak. Kita ada fatrah-fatrah kelalaian kita. Saya ada waktu lalai saya. Tuan-tuan ada waktu lalai.
Dan kita saling ingat mengingati. Yang ketiga, qasad, niat. Tentu orang yang benar-benar nasihat kita, dia niat rasa pun dah memang nak bagi kita kebaikan. Bukan niat nak tunjuk kita lebih pada dia lebih pada kita, bukan. Qasad dia dah jaga. Dia dah jaga niat. Kalau niat dia nak menjaga glamour, dia tak akan buat. Kalau saya nasihat ni boleh saya glamour, saya akan stop nasihat. Kenapa? Kerana ini merosakkan saya. Dan juga mungkin merosakkan dia. Saya tunggu waktu saya datang keikhlasan saya. Itu ilmu, adab dan qasad. Tuan-tuan, ini watak ulama. Ini watak Rabbaniyin. Dan kita pun sama waktu kita nak nasihat. Baik nasihat isteri kita, baik nasihat anak-anak kita, jaga benda ilmu. Biar nasihat penuh dengan ilmu. Dan mesti ada adab dia yang baik. Sebab dia akan rakam nasihat kita untuk nanti dia nasihat orang lain pula. Dia akan rakam. Kalau tuan-tuan ingin nasihat dengan naik tangan, nanti dia nasihat pun naik tangan juga. Tuan-tuan ingin nasihat naik kaki, dia pun nanti naik kaki juga. Kalau tuan-tuan nasihat dengan cara yang baik, dia akan rakam apa yang kita tunjuk cara. Dan yang ketiga ialah qasad, niat. Niat tadi penting tuan-tuan. Saya tak ada niat lah nak jatuhkan awak, nak hina, tak ada. Saya tak ada niat apa-apa yang untuk kebaikan. Baik saya dapat kebaikan, awak dapat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.